Kesan sampingan yang saya nak tim celoteh Dr. Mala semua konsentrate, dengar betul-betul, dengar dengan jelas dan fahamkan adalah yang saya bakal sebut ini. Ini adalah kesan sampingan yang agak penting yang kalian kena ingat selepas pengambilan vaksin COVID-19 dos pertama dan kedua ataupun mana-mana vaksin ataupun ubat yang kalian ambil. Ini adalah kesan sampingan yang kamu kena ingat ya. Kamu pergi ke hospital ambil rawatan, pergi ke klinik berjumpa dengan doktor, pergi ke farmasi untuk membeli ubat, ataupun kamu beli suplemen di kedai-kedai, ataupun beli suplemen melalui ejen dan sebagainya. Anda kena ingat kesan sampingan sebegini. Okey, saya tahu ada 32 minit dah. Sat-sat bagi saya 10 minit nah. Okey. Kesan sampingan ini adalah allergic ya, iaitu alahan. Okey, apa itu alahan? Biasanya ia bermula dengan gatal-gatal di badan. Gatal-gatal tu dia ada ruam bulat biasanya berwarna merah dan bila kita boleh rasa di atas kulit. Setengah orang dia memang ada ruam tersebut dan dia berasa gatal. Ada setengah orang ruam tersebut berada di seluruh badan. Tangan ada, kaki ada, perut ada, belakang tengkuk ada, semua ada. Setengah orang dia sesetengah tempat sahaja. Kat kaki je ada, kat tangan je ada, dekat bawah tengkuk je ada, setengah-setengah orang ya. So ia bergantung sebenarnya. Kalau dah gatal ruam, kamu ada mengambil apa-apa. Sebenarnya allergic ni dia boleh dijadikan sebab ubat, sebab makanan, sebab environment ya. Kita panggil bulu kucing lah, bantal baru lah, tuala baru pun boleh memberikan kesan sampingan yang sama juga. Tapi saya nak fokuskan tentang alahan ni ya. So ada gatal-gatal, kesan sampingan allergik kawan-kawan, biasanya ia wujud dalam 30 minit yang pertama dah ada dah. Maksudnya apabila kalian dipantau di pusat penerimaan vaksin COVID-19 tu ya, sebab dalam 15 hingga 30 minit tu dia akan pantau dulu dekat bilik dekat situ itself. So ketika itu kalau dah timbul tu memang anda akan diberikan rawatan dengan segeralah. Kalau dah balik rumah sejam 2 jam lepas tu, 8 jam lepas tu, 24 jam lepas tu baru keluar ruam, segeralah pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik ataupun hospital berdekatan untuk diperiksa ya. Jangan ambil mudah dengan ruam tersebut ya. Ada orang saya dapat pesakit yang bila allergik bukan disebabkan ubat lah, dia allergik disebabkan oleh makanan dan sebagainya. Dia letak lemon dululah, dia letak Vicks dululah, dia letak balm dululah. Jadi bila datang hospital dah pukul 2-3 pagi dah. Bukan tak boleh pergi hospital 2-3 pagi, boleh. Tapi nasihat saya adalah jangan lewatkan simptom tersebut. Yang pertama adalah saya panggil gatal lah, saya panggil naik gatal-gatal gitu ya, wam-wam kat situ. Sama ada hanya di bahagian badan ataupun termasuk di muka. Kalau dekat muka biasanya di bahagian mata ni dia memang bengkak sangat-sangat ni, di kelopak mata bengkak, dekat bawah ni pun dia jadi bengkak juga. Di sekeliling mulut pun kadang-kadang dia boleh bengkak juga. Kita panggil periorbital edema ya, dan menyebabkan nampak bengkak. Itu pun alahan juga. Setengah orang boleh dapat berdebar-debar, palpitation ya, jantung dia rasa dup 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 dup. Ya, setengah orang kalau makan udang rasa macam gitu. Setengah orang rasa makan budu rasa macam gitu. Setengah orang bila ambil setengah-setengah ubat baru dia rasa macam gitu. Ya, dia rasa berdebar-debar. Setengah orang selepas penerimaan vaksin rasa macam tu, terutamanya selepas penerimaan vaksin COVID-19 dia boleh rasa macam tu. So berdebar-debar pun adalah sesuatu yang kesan sampingan yang bukan normal, yang bukan boleh kita kata it's okay, bukan macam tu. Kalau kamu rasa jangan lewatkan. Orang yang ada jam tangan yang boleh baca nadi kamu tu kan ada jam yang kamu pakai pergi cycling, kamu pakai pergi jogging tu. Okey, kalau kamu rasa berdebar-debar, pakai jam tangan tu dengan segera. Kalau betul jam tangan tu menunjukkan lebih daripada 100 dan sebagainya, memang kamu kena pergi ke hospital ataupun klinik dengan segera. Tak kisah pukul berapa pun, pergi saja. Sebab kita nak buat pemeriksaan jantung, kita nak buat ECG untuk tengok rhythm tu masih normal ataupun tidak. SVT ke sinus rhythm kita nak tengok Of course most of the time 99% memang dia laju tapi ni rhythm yang normal, kita panggil sinus rhythm ya. Tetapi kita nak double confirm, kita tak nak main-main bila berkaitan dengan jantung ni bila berdebar-debar ni. Kalau rasa berdebar-debar dan kamu rehat 5-10 minit dia dah okey, tak ada masalah, maka mungkin kamu boleh bagi tahu dekat contohnya pasangan ataupun siapa yang duduk serumah dengan anda dan sebagainya, boleh lepak, tak nak pergi macam kalau dah pukul 12 tengah malam 2-3 pagi tak nak pergi hospital dulu, it's okay. Anda boleh rehat dulu, tetapi keesokan paginya sebaik-baiknya pergilah berjumpa dengan doktor dan dapatkan nasihat yang sepatutnya. Kalau jenis company yang ada in-house klinik ke apa dan sebagainya, boleh periksa sebenarnya di situ
dan make sure semuanya normal. Kalau kamu rehat dan berdebar-debar tu hilang dalam masa kurang daripada 30 minit, then should be okay. Kalau tak hilang juga, jangan ambil risiko, terus pergi ke hospital dengan segera. So ini adalah yang saya dah terangkan, alahan berdebar-debar. So alahan yang saya dah terangkan adalah gatal-gatal, bengkak di muka, bengkak di sekeliling mulut. Ini adalah yang simple-simple dulu. Okey, pada satu ketika alahan ini boleh menyebabkan bengkak di bahagian dalam di dalam mulut. Dekat dalam mulut ni kan kita ada lelangit, kita ada kat tepi-tepi ni kan, kita panggil buccal mucosa, dekat pipi belah dalam, lidah dan sebagainya. Alahan yang teruk boleh menyebabkan anda rasa bengkak di dalam, bengkak dekat tekak. Ini dah, jangan main-main dah. Ini dah bahaya. Kalau kamu betul rasa bengkak di sana, bengkak setengah orang, saya pernah dapat pesakit, dia rasa bengkak dalam hidung. Dan juga dia, itu adalah yang pertama. Kalau dah ada simptom ni, panggil ambulans ataupun dapatkan kawan-kawan, siapa-siapa yang boleh drive kamu, bawa kamu ke hospital dengan segera. Jangan drive sendiri. Kalau dah ada simptom sampai bengkak di dalam mulut ni, rasa macam kebas, rasa macam tebal je dalam mulut ni, nak bercakap pun rasa macam pelat, rasa macam lidah pun tak boleh nak tak boleh nak pusing-pusing kan. Biasa bila kita bercakap kan lidah kita duk gitu-gitu kan, dia macam keras je gitu. Kalau dah macam tu, jangan bawa kereta dengan sendiri, dapatkan orang lain untuk bawa kereta untuk anda. Ataupun kalau dah betul tak ada siapa-siapa yang boleh bawa, telefon ambulans, sebab kita takut anda tengah bawa kereta tiba-tiba sesak nafas. So we don't want that to happen. Daripada alahan tiba-tiba jadi accident pula. So we don't want. Balik pasal allergic. Yang tadi kita berhenti dekat bengkak di dalam mulut. Okey, bengkak di dalam mulut sampai setengah orang boleh rasa bengkak dalam tekak. Jadi tak kisahlah selepas pengambilan vaksin ke ataupun selepas makan sesuatu ke. Hari tu saya dapat seorang kawan yang dia allergic selepas makan udang galah. Dia selalu makan udang, tak ada masalah. Udang kering, udang semua benda dia pernah makan. Tapi itu kali pertama dia makan udang, not udang galah, udang harimau dia kata. Dekat belakang udang tu ada yang garisan-garisan harimau tu. Jadi dia rasa dia allergic dengan udang harimau tu. Lepas dia makan memang terus mata dia bengkak, memang terus dia rasa bengkak di dalam mulut dan bibir dia jadi bengkak. So terus isteri dia, pasangan dia terus drive bawa datang ke hospital dan memang betul dia allergic dan terus kami berikan rawatan lah. Walaupun selepas pemberian rawatan dengan segera sebenarnya simptom dia banyak turun dan dia kalau boleh sebenarnya nak balik, nak discharge, nak balik rumah lah. Dia tak nak tidur hospital malam tu. Tetapi saya terangkan risiko kepada mereka yang mana boleh sesak nafas kalau malam tu kita tak dapat pantau dan sebagainya. Jadi dia bersetuju untuk admit dekat ward lah sebenarnya. So kita pantau dia overnight, okey, tak ada masalah. Besok petang tu dah boleh discharge balik rumah dah. So allergic ni semua benda boleh menyebabkan allergic ni. Tak usah fitnah vaksin seorang je, sian je. Okey. Macam saya recap balik bengkak mata, bengkak dekat mulut, gatal-gatal, bengkak di dalam mulut, dan pada satu ketika orang yang mengalami allergik yang teruk ini boleh mengalami sesak nafas. Dia rasa ketat, dia tak adalah dia tak macam tu tau, dia rasa ketat dalam dada. Sebab apa? Dalam dada dia tu dia punya salur-salur paru-paru tu dia dah makin sempit. Jadi bila dia tarik nafas tu dia rasa tak habis. Jadi dia rasa ketat dan mereka juga kadang-kadang rasa macam sakit. Ketat tu menyebabkan sakit. Dia rasa paru-paru dia tak habis dan biasanya mereka ini akan jadi pucat sikit sebab oksigen tak cukup. Ni dia bukan sakit dada macam sakit serangan jantung tu, yang mana sakit dada pun dia tak adalah pucat sangat, dia berpeluh-peluh. Sakit dada yang jenis lain dia memang pegang belang kiri dan sebagainya, bukan. Ini dia rasa ketat di dalam dada, dia rasa nafas dia tak cukup. So dia boleh, sebab dia boleh ada shortness of breath, kita panggil susah bernafas disebabkan oleh dia wheezing di dalam paru-paru dia. Kadang-kadang bunyi macam asma. Ibu-ibu yang pandai tengok asma dia boleh tengok. Ini adalah kesan sampingan selepas vaksin sangat sedikit, kurang daripada 0.05%. Saya rasa dekat Malaysia ni yang allergic sampai anaphylactic ni saya rasa tak sampai 10 pun dalam 780,000 penerima, tak sampai 10 orang pun yang dapat anaphylaxis reaction. Saya rasa, saya tak pasti tak banyak pun sebenarnya. Tetapi saya rasa saya nak share juga dengan kalian sebab simptom ini tidak semestinya datang daripada vaksin COVID-19 sahaja. Vaksin lain pun boleh dapat juga. Dan juga makanan dan perkara-perkara lain pun boleh menyebabkan allergic juga. Alright.